Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung mengenai dengan ibarah Isra wal Mi'raj. Ibarah yang ketiga iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada nabi-nabi di Baitul Maqdis. Antara banyak-banyak nabi menjadi imam. Ini menunjukkan, dalam hadis yang sahih ini menunjukkan Nabi menjadi imam di Baitul Maqdis nak menerangkan tentang keutamaan, kelebihan Nabi berbanding nabi-nabi yang lain. Kemudian perkara yang keempat mengenai dengan hikmah Isra wal Mi'raj, ibarah, iaitu istiftah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril minta izin kepada Nabi, kepada penjaga langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Dalam hadis yang sahih, Jibril minta untuk dibuka. Maka penjaga pintu langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, mereka bertanya, man hadza, siapa ini? Maka Jibril kata, aku. Dan Jibril kata apa? Jibril, aku adalah Jibril. Ini sebagai dalalah, sebagai dalil minta izin terlebih dahulu sebelum memasuki mana-mana tempat. Rumah, ayah mertua, menantu, anak dan sebagainya, perlu minta izin, wajib hukumnya sebelum kita memasuki rumah orang. Okey? Dan juga ini nak mengajar kepada kita ta'addub, beradab, firad, untuk menjawab, beradab dalam menjawab soalan. Sebab apa? Jibril bila ditanyakan, man haza, siapa ni yang suruh buka ni? Jibril kata, aku adalah Jibril. Jibril tak kata aku ana. Sebab perkataan ana ini larangan daripada Nabi. Jabir bin Abdullah pernah datang berjumpa dengan Nabi SAW nak mengadu tentang ayah dia ni banyak hutang. Ayah dia dah mati syahid dalam peperangan Uhud. Nak mengadu tentang ayah dia banyak meninggalkan hutang ni. Jadi dia ketuk pintu Nabi. Maka Nabi tanya, man, siapa yang ketuk tu? Jabir bin Abdullah kata, ana. Nabi kata, ana. Jadi seolah-olah nampak ketidaksukaan muka Nabi terhadap jawapan Jabir ni. Sebab apa? Bila sebut ana ni, satunya itu bukan jawapan yang sebenar. Bukan jawapan yang sebenar. Sebab jawapan orang nak tahu siapa yang ketuk. Bila ana tu bukan bermaksud sebagai jawapan. Yang keduanya itu adalah menyerupai sifat takabur. Sebab apa? Bila sebut ana ni, sebut ana aku lah, mesti orang dah kenal lah aku. Jadi seolah ada sifat kibir, sifat takabur. Ibn Qayyim pun sebut dalam kitab dia melarang kerana hikmah dia, kerana ada dua perkara tersebut. Sebab perkataan ana telah menumpaskan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Perkataan ana juga telah menumpaskan Iblis. Dia kata apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ulama kata ada tiga perkataan tau. Satu ana, satu indi. Ada tiga. Perkataan apa nama ni? Li. Satu lagi li. Indi perkataan Qarun. Dia kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi perkataan Qarun ini telah menyebabkan dia terjerumus dalam kebinasaan. Perkataan siapa nama Fir'aun, dia kata li. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar. Li mulku misra. Jadi itu semua adalah perkataan yang kibir, takabur. Jadi Nabi tidak suka perkataan seperti itu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam kitab dia, dalam syarah Sahih Muslim, iaitu pada menerangkan adab untuk ketuk pintu dan seumpamanya, ditanyakan man anta, siapa, maka jawablah nama, jangan sebut ana kerana tak ada faedah apa-apa. Okey. Dan ini juga sebagai dalil setiap langit itu ada penjaga dia, dan mereka amanah betul-betul jaga pintu langit. Dan ini juga menunjukkan di setiap langit itu memang ada pintu. Pintu yang betul-betul pintu yang hakiki. Dan juga
di setiap kita panggil pintu ada penjaga, dan setiap satu langit ke langit yang kedua perjalanan 500 tahun perjalanan. Jadi satu perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Tapi Nabi boleh semuanya sampai ke Sidratul Muntaha dalam tak sampai semalam pun Nabi pergi. Kemudian hikmah yang seterusnya, Nabi melihat, sabit dalam hadis, Nabi SAW melihat Nabi Adam AS di sebelah kanan Nabi Adam ada satu kumpulan grup, sebelah kiri Nabi Adam satu grup. Maka bila mana Nabi lihat di sebelah kanan, Nabi tersenyum, lihat sebelah kiri, Nabi menangis. Ini sebagai dalil bahawa Nabi ini adalah ada sifat kasih sayang kepada Nabi, seperti ayah kita lah, ada sifat kasih sayang kepada anak-anak dia. Okey. Kemudian seterusnya Nabi SAW melihat syurga dan juga neraka. Nabi lihat. Dan telah sabit dalam hadis yang sahih bahawa Nabi lihat dalam Mi'raj Nabi syurga, Nabi lihat dalam Mi'raj Nabi neraka. Dan ini adalah sebagai dalil bahawasanya api neraka dan juga syurga telah pun ada. Sekarang ni dah ada. Berbeza dengan puak-puak Mu'tazilah dan juga Qadariyah, mereka mengingkari akan ciptaan api neraka dan juga syurga. Mereka kata dua-dua ni belum ada lagi, akan ada. Okey. Kemudian hikmah ikhtisas, difardukan solat 5 waktu pada malam Isra. Semua hukum-hukum daripada atas turun bawah, hukum puasa, haji semua, tapi untuk semayang Nabi dibawa naik atas. Okey, ini mengisyaratkan besarnya kelebihan semayang ni, perkara semayang ni, kerana Nabi ambil secara directly tanpa ghairu wasitah, tanpa apa-apa perantaraan. Okey. Kemudian kita lihat ada satu kisah yang mana Nabi telah datang dalam satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, marartu ala Musa lailatan usriya bi 'indal kasibil ahmar. Aku lalu di hadapan Nabi Musa pada malam Isra wal Mi'raj. Tiba-tiba Nabi Musa sedang berdiri semayang dalam kubur dia. Menjadi kemusykilan. Macam mana wa huwa qa'im, Nabi Musa berdiri semayang, sedangkan Nabi Musa dah mati dah wafat. Jadi ini adalah dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala menghidupkan dan mengembalikan roh dan juga jasad ni sekaligus pada malam Isra wal Mi'raj. Seperti itu, seperti inikah semua Nabi-Nabi? Adakah seperti ini semua Nabi-Nabi? Yang ini menjadi persoalan. Jadi iskal yang pertama, kemusykilan yang pertama kita telah rungkaikan, Allah Ta'ala boleh hidupkan roh, jasad sekali, tak jadi masalah. Begitulah semua Nabi-Nabi pun Allah Ta'ala buat seperti itu. Kemudian jawapan yang kedua, iaitu dalam hadis yang kita sebut tadi, wahuwa qa'im, Nabi Musa berdiri, yusalli, semayang. Kalau kita lihat di barzakh, alam barzakh selepas kematian ini adalah darul jaza, negara untuk dibalas pembalasan, bukan untuk amalan. Maka bagaimanakah ditafsirkan solat Nabi Musa selepas kematian dia? Maka di sini ada beberapa jawapan di kalangan ulama yang saya akan jawab selepas daripada ini, insya-Allah.